Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata mewujudkan kita dan masih mengekalkan kewujudan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi. Allah, dia melahirkan kita daripada mak ayah kita yang Islam, dan dengan ketentuan dia dan hukum syarak yang disyariatkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mak ayah kita Islam ataupun salah seorang daripada mak ayah kita Islam, kita pun dihukumkan Islam. Alhamdulillah, kita dapat Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita. Syukur lagi Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, diberi kita dalam keadaan dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, dan kita diasuh dengan cara Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah mudahkan kita untuk membesar dalam keadaan ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur lagi nikmat lebih besar pada itu diberi pada kita kesungguhan, minat, keterbukaan hati, kesedaran untuk mengenali ilahi, mengenal siapa kita punya Nabi, supaya benar-benar dapat jatuh hati, supaya benar-benar kita boleh imani pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita minat, kesungguhan, tamak, haluba, kesungguhan untuk terus nak belajar supaya benar-benar kita jadi orang beriman, bukan saja hanya mengekalkan status quo sebagai orang Islam yang melalui Islam mak ayah kita, tapi diberikan kita kesungguhan untuk tamak, haluba, untuk benar-benar menjadi hamba Allah Ta'ala yang setia, yang ingat Allah Ta'ala setiap masa, dan hidup dalam keadaan mengasihi Nabi Muhammad Rasul tercinta, insyaAllah. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan malam ini boleh hadir untuk salat maghrib berjemaah, diberi pula keupayaan, kelapangan masa, keterbukaan hati, dan diberi pada kita kesihatan dan jauh daripada bencana. Dengan itu dapat kita mengadakan kuliah seumpama ini di tempat kita untuk meneruskan kewajipan kita belajar untuk ilmu, khasnya perkara-perkara berkaitan dengan mengenal Allah Ta'ala, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar benar-benar kita faham perjalanan agama ni dan hidup sebagai orang yang beragama, zahir batin kita beragama. Alhamdulillah, insya-Allah. Sambungan kita nak bicara di sekalian pada malam ni dengan risalah yang kita pakai ini atas nama risalah Zadul Murid fi Bayani Makna Kalimat Tauhid. Kita nak bincang ni perbincangan ke-7 muka surat ke-5, insya-Allah. Perbincangan ke-7, perintah zikrullah. Perintah berzikir. Pertama, fazkuruni azkurkum. Uzkurullaha zikran katsira. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila.
fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wa la dzikrullahi akbar. Dan wajib kita keluar daripada ghaflah, dan wajib keluar daripada sifat munafik. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Sekian perbincangan kita malam ni adalah untuk kita nak belajar dan faham perintah Allah Ta'ala kepada kita untuk kita ingat dia. Antara yang kita dah belajar lepas, khasnya atas risalah kita ni nak belajar, nak memahami tuntutan, kefahaman apa yang ada pada la ilaha illallah ni. Antaranya fokus kita mengikut perbincangan yang ke-6 lepas, nak fokus pada perkataan asyhadu. Terjemah dia, aku bersaksi. Tengok struktur kalimah dia, kalau dalam bahasa Arab dia adalah fi'il mudhari'. Kaedah bahasa Inggeris dia sebut present tense. Bahkan dari segi makna dia ada makna present continuous tense. Dengan terjemah yang kita dah biasa dengar, asyhadu tu aku bersaksi. Kalau bahasa Inggerisnya I'm witnessing. Bukan saja I'm bear a witness, tapi I'm witnessing. Bila I'm witnessing ni, dia menunjukkan present continuous. Aku sentiasa menyaksi. Berterusan tanpa henti. Kalau saya kata I'm talking, I'm explaining, you are listening. Kalau kita dalam buat kita kata I am driving, maksudnya kita sedang drive dan benda tu continuously laku pada kita. Saja saya nak sebut bahasa Inggeris tu pasal kita nak faham bahasa Arab tu. Asyhadu. Asal itulah aku menyaksi. Maksudnya aku kenal, aku tahu, aku sedar, aku ingat, aku yakin, aku ketahui. Aku mentauhidkan, aku mengakui, aku merealisasi. Ini tu buat bahasa-bahasa untuk menguraikan asyhadu tu. Terjemah selalu kita duk pakai aku bersaksi, aku bersaksi. Dan saksi ni bukan saksi dengan mata. Saksi ni atas apa yang telah kita belajar, saksi dengan ilmu, saksi dengan pengetahuan, saksi dengan kefahaman. Kefahaman tak mana? Kefahaman kita yang makhluk ni siapa, Allah Ta'ala siapa. Yang antara isi kita faham daripada la ilaha illallah ni untuk kita asyhadu tu, makhluk ni bila-bila pun dia ialah makhluk. Makhluk ni takkan ada sifat ilah sama sekali. Yang bersifat ilah ni hanya Allah Ta'ala. Besar kita nak ambil faham bila makhluk bukan bersifat ilah, bukan masalah disembah tu, tapi masalah takkan ada kita, melainkan mesti mengada kita ada. Mustahil kita boleh ada sendiri. Macam mana mustahil ada makhluk lain boleh ada sendiri. Makhluk ni atas nama makhluk, asalnya adam, mustahil kidam. Allah Ta'ala saja bersifat kidam. Itu prinsip ketuhanan yang antara kita dah belajar yang lepas, prinsip-prinsip. Nak faham kita ni fakir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni ghani daripada makhluk. Dia tak faham kita siapa makhluk, siapa Allah Ta'ala. Yang makhluk ni pastinya tak akan boleh bersendirian hidup atas muka bumi ni. Pasti semua makhluk mesti sebenarnya realitinya berhajat pada pencipta makhluk. Bahasa spesifik dia, semua makhluk mestilah berhajat hanya pada Allah Ta'ala. Makhluk sebenarnya tak hajat pada makhluk sikit pun. Cuma peraturan Allah Ta'ala buat atas alam ni lapar makan. Jadi perlu juga makanan. Makhluk juga makanan. Dahaga minum air, perlu juga air. Makhluk juga tu. Dan kita pun nisbah bodoh kena mengaji, kena guru. Makhluk juga tu. Bahkan kita nak dapat hidayat, sahabat dia Nabi, makhluk juga tu. Makhluk ada martabat dia masing-masing. Macam mana pun, makhluk tetap makhluk. Dan makhluk ni, dia adalah jalan untuk kita mengenal Khalik makhluk. Khasnya, macam antara yang tadi kita dah belajar, kaedah kita nak boleh asyhadu ke Allah Ta'ala ni, pandang diri kita sendiri.
Sebab baharunya alam makhluk ni, ataupun bahasa alam ni, ma siwallah ni, adalah bukti Allah adalah ilah. Bukti bahawasanya kita asal daripada tak ada. Jadi kena ada ilmu, pengetahuan, kena ada sedikit akal dan fikiran, kena ada sedikit kebijaksanaan, kena ada sedikit suluhan ilmu pengetahuan, dan kita bila dapat kefahaman ni, kena ada sedikit kesungguhan untuk berzikir, hadirkan hati kita kepada siapa kita berzikir, dan kena dikenalilah Allah Ta'ala. Dia yang menjadikan semua makhluk ni, khasnya pandang kita ni, aku ni asal tak ada, Allah lah bagi ada. Dan kita nak witnessing hak tu, aku nak saksi hak tu. La ilaha illallah, Allah la ilah. Makhluk tak ada ilah sama sekali. Maksudnya makhluk ni atas nama berdiri sendiri, dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Makhluk ni bila-bila pun dia akan keadaan sebenarnya hakiki makhluk adalah fakir. Fakir. Terjemah fakir ni berhajat sudut zat kita ke Allah Ta'ala. Sifat kita boleh hidup, berhajat pada Allah hidup dengan kita. Berhajat sudut perbuatan, Allah lah yang menjadikan daya upaya kat kita. Berhajat pada sudut milik, Allah lah yang memberi kita milik. Kita tak boleh memilih dengan zat kita sendiri. Mestilah semua datangnya daripada ilahi. Ni penyaksian kita, ilmu yang kita kena faham. Dan sepatutnya kefahaman ni, yang inilah yang kita nak kena batangkan diri kita. Dan yang inilah kita kena bersaksi, asyhadu, makhluk ni takkan ada untuk tempat ilah sama sekali. La ilaha, makhluk ni takkan ada sifat ilah sama sekali. Illallah, melainkan bersifat ilah ni hanya Allah Ta'ala. Itu pelajaran kita lepas. Semua pelajaran ni tuan-tuan besar, dan musuh dia besar lah. Dan musuh dia tak jauh pada kita. Musuh tu takut kita ni. Siapa kita? Nafsu kita. Satu, nafsu kita dah seronok dengan dunia, jatuh hati dengan dunia, jatuh cinta dengan dunia. Dan bila jatuh cinta dengan dunia ni, ilmu kita nak mengenal siapa pemilik dunia, siapa mencipta dunia. Dia kena dilembab bodoh sikit. Kalau tahu pun, kecintaan kita pada makhluk ni membutakan kita mengenal Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Allah Ta'ala pelihara kita. Jadi yang tu lah musuh masalah kat kita. Khasnya atas kita nak bicara perbincangan malam ni. Apa dia? Yang bila kita dah faham siapa Allah Ta'ala, sebenarnya faham dah. Dan memang tak boleh nak dinafikan pun siapa Allah Ta'ala ni, dan apa kedudukan makhluk ni. Dan kita pun rasanya tak boleh nak buat bodoh dah, yang kata kita ni fakir berhajat ke Allah Ta'ala. Allah dah bagi jadi zat kita, dia lah bagi jadi sifat kita, dia lah bagi daya upaya kita, dia lah memberikan milik kita. Tak ada siapa boleh memiliki hakiki kekal abadi, melainkan hanya Allah Ta'ala lah pemilik hakiki. Makhluk ni semua setiap detik dan saat binasa. Keliling kita binasa. Kita pun setiap detik dan saat melalui proses binasa. Yang baqa ni hanya Allah Ta'ala sahaja. Jelas tak tu? Yang tu pun tak faham lagi. Saya kata gini lah, baik mampu elok. Macam tu kasar sikit lah kan. Tapi dah faham macam tu, apa yang kita nak bicara malam ni dah selesai ke? Belum lagi. Pasal pengetahuan kita dengan Allah Ta'ala, pengetahuan dah ada, tapi takut jatuh iman tak ada. Ilmu dah ada, ilmu yakin dah mantap. Alhamdulillah. Kalau kita ni sebab dah hadam, dah boleh hujah, dah boleh cerita, dah dapat kita yakin dengan Allah Ta'ala tu, alhamdulillah. Betul nak buat apa? Yakin ni dia kena hidupkan. Hidup apa? Hidupkan dia dengan zikrullah, tauhid ke Allah Ta'ala. Yang tu yang atas kita belajar lepas, kita nak asyhadu ke Allah Ta'ala, sentiasa syuhud ke Allah Ta'ala, sentiasa muraqabah ke Allah Ta'ala, sentiasa sedar ke Allah Ta'ala, sentiasa realize ke Allah Ta'ala, realizing ke Allah Ta'ala. Maksudnya always realize. Dan nak witnessing ke Allah Ta'ala, always witness ke Allah Ta'ala. Saja saya nak guna putih tu, kot tuan-tuan boleh hadam. Pasal saya sebut tu present continuous tense, tak pun present tense. Yang bila present tense, kalau kita duk menulis, kita sebut I'm writing, gitu tak? I'm driving.
I'm sitting, I'm running. Kan gitu kan? I'm walking, I'm eating, I'm teaching. Kan macam tu kan? Tak bisa dengar pun dengar lah. Kok tak lulus bahasa Inggeris dulu satu hal lah. Pasal saya nak sebut bahasa Inggeris fi'il mudhari'. Ma kalimatun dalat alal ma'nan fi nafsiha wa qurinat bi zamanil hal. Dia kalimah yang menunjukkan ada makna, ada pembuat, ada berlaku perbuatan di situ. Dan perbuatan tu pula berlaku hal, zamanil hal, yang present, hadir, lani, semasa, suatu, sedang berlaku ni. Itulah dipanggil fi'il mudhari'. Kok tuan-tuan tak boleh nak telat pula tu. Itu je. Kalau saya sebut dengan fi'il Allah, dengan bahasa Melayu kita, ini perbuatan yang sedang berlaku. Jadi aku menyaksi, sedang menyaksi. Soal, kita duk menyaksi ke Allah Ta'ala? Tak menyaksi, maksudnya perkataan tu tak dirti lah kat kita. Macam mana pun nak sebut gini, kalau ilmu kita dah faham satu hal, itu macam mana supaya boleh keluar daripada kebodohan dan kelalaian kita, bangli kita, daripada mentauhid ke Allah Ta'ala, daripada kita nak boleh sedar pada Allah Ta'ala sentiasa ni. Tiada jalan lain tuan. Ulama' tunjuk dah, ambil pada dilalah Quran dan hadis, dan daripada perbuatan Nabi SAW sendiri, para sahabat, tabi'in, rumusan mereka semua telah sempurnakan rumusan tu untuk kita manfaati apa dia? Tiada jalan lain untuk hidupkan hati ni melainkan zikir. Dia punya rumusan tu kan. Jadi apa kita punya tanggungjawab sekarang? Mujahadah banyak, lawan nafsu, punya balak, buat apa? Banyak dengan zikir. Dan zikir kena ajar, zikir hadir. Pasal zikir tanpa hadir kan, dan kenali apa yang kita sebut, kalau kita tak ajar tu, zikir kita tak sedap. Zikir kita tak sedap. Pasal kita tak faham siapa kita zikir. Pasal perintah zikir, satu kena faham. Perintah ada. Sekali lalu saya sebut ayat Quran tu, semua saya tak tulis makna tu. Kalau tuan-tuan boleh perasan makna dia, Alhamdulillah. Tak perasan pun saya sebut, insyaAllah. Zikir ni matlamat dia adalah untuk mencapai mazkur. Zikir ni adalah untuk mencapai siapa yang disebut. Itu tujuan zikir. Kau dengar sekali lagi, kau tak bisa dengar pun tak ada. Tujuan zikir adalah untuk mencapai, untuk mendapatkan siapa yang dizikir. Bahasa lain zikir ni sebut. Kita sebut sesuatu, tujuan dia adalah untuk kita boleh capai, dapat sesuatu. Boleh faham tak saya sebut kan? Kalau tuan-tuan nak jadi Perdana Menteri, apa maksud dia? Tak faham. Tuan-tuan tak kerti kan? Itu perkembangan semasa. Satu buat tak tahu je. Orang nak jadi Perdana Menteri ni, pasal apa dia sebut Perdana Menteri yang ke-9? Sahaja dah saya guna isu keliling kan. Pasal apa? Dia nak duduk tempat tu. Dia tak peduli lah COVID ke, bertambah ke. Ini berapa orang? Tak pasti pula. Ada 1,000, 800. Tak peduli pula. Mudah-mudahan makin sikit, insyaAllah. Kalau banyak pun, apa masalah dia? Yang tu satu hal. Masalah lagi besar daripada COVID tu apa? Tak ada iman. COVID, masalah. Biasa lah. Kuman, syaitan, iblis. Ada je tu. Bahkan, kuman dengan syaitan iblis, dengan nafsu, syaitan iblis lagi besar. Dah lama dah istihar perang dekat syaitan. Dah lama dah suruh diperintah kita untuk didik nafsu. Lama dah. COVID-19 baru je. H1N1 lama dah. AIDS dah lama dah. COVID-19 baru je. Syaitan ni sejak mula zaman Nabi Adam tu. Iblis ni sejak mula zaman Nabi Adam tu. Bah nafsu ni pun sejak mula daripada Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul ajar macam mana supaya jangan ikut hawa kita. Pasal ikut hawa kita, ikut keinginan kita yang datang daripada nafsu dan keinginan semata-mata ni merosakkan kita. Apa saya nak sebut ni? Saya sebut virus ni benda baru. Sikit saya sebut asal hanya itu. Pasal kita sebut virus tu besar sekali kat kita. Apa dia? Syaitan, nafsu. Jadi nisbah kita syaitan minum arak apa tak ada. Satu hal. Yang tu Alhamdulillah Ta'ala pelihara kita. Khas atas kita nak bicara sini macam mana? Nak
jadi dan nak hidupkan hati supaya sentiasa zikir dengan Allah Ta'ala. Ni. Dan kenapa nak kena zikir dengan Allah Ta'ala? Atas syarah para ulama, hati hidup dengan Allah Ta'ala, itulah dipanggil iman. Itu tujuan kita. Satu tujuan benda ni dibahas. Itu yang perintah Allah Ta'ala supaya kita zikirkan dia. Kan kita selalu doa, ya Allah hidupkan aku dalam iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Hidupkan aku dalam iman, matikan aku dalam iman. Soal, macam mana hidup dalam iman? Hidup dalam semayang, semayang tak? Soal, semata-mata semayang tu iman ke? Oh, soal sikit. Oh, kita mikir sikit tak? Termasuk saya sekali lah kena mikir. Kita semayang tu iman dah. Iman di hati tu. Perbuatan jasad tu bukan iman. Sepatutnya perbuatan jasad ni dia adalah manifestasi iman dalam hati. Dengar tengok. Apa yang kita buat taat tu, semayang, datang masjid, zikir, baca Quran, tutup aurat, bina masjid, derma, sedekah, infak, puasa, apa saja taat itu buat, tutup aurat, bagi nafkah anak isteri. Allah, apa saja istilah taat kita buat. Kalau bukan datang daripada hati sanubari, maksudnya kosong. Pasal kita istilahnya tak realize kita buat tu kepada siapa dan yang membangkitkan kita buat taat tu apa. Yang tu kot bahasanya. Yang membangkitkan untuk kita buat tu apa. Tuan-tuan semayang, siapa yang bangkitkan diri tuan-tuan untuk semayang? Maksudnya apa yang mendorong-dorongan tuan-tuan untuk solat? Apa? Kalau dah lama dah solat, maksudnya adat, bukan ibadat. Ya, itu adat. Macam mana nak boleh ibadat? La ilaha illallah. Allah. Kita sentiasa mengimani Allah Ta'ala, mengakui dia yang hidupkan aku. Dia yang bagi nyawa aku. Dia bagi melihat aku. Dia bagi mendengar aku. Dan makhluk ni tuan, kalau dia bagi kita RM10, oh besarnya, 100, dia bagi 2,000, 10,000, 1 juta dia bagi macam mana? Allah bagi nyawa kita. Makhluk bagi besar macam mana pemberian pun tak boleh sujud makhluk sesama makhluk. Tak boleh. Dengar, makhluk ni bagi kita pemberian besar hebat macam mana pun, hatta mak ayah kita. Mereka ni sabab kita lahir. Tak boleh sujud kita ke mak ayah kita. Tak boleh. Pasal makhluk. Lalu je kita lahir ni melalui mak ayah kita. Mak ayah kita bukan buat kita. Kenapa tak boleh sujud pada mak ayah kita sedangkan kita lahir daripada mereka? Tak ada mereka, kita tak boleh ada. Pasal dia tetap makhluk. Sujud ni ke Allah Ta'ala. Baik. Sujud bukan semata-mata sujud, semata-mata perbuatan sujud. Tapi mesti kena kenal daripada hati sanubari kita datang. Yang kita faham tu kerana tu kita sujud. Kita dah belajar. Kita dah belajar ni kita nak belajar nak kata kenapa aku bersujud. Kalau kata nisbah kita mentauhid yang salah, kita nak kena berzikir, kenapa kita kena berzikir? Itu lah kita punya perbicaraan. Yang kalau kita tak faham, kita faham zikir ni zikir lah. Atas nama zikir sunat. Dengar saya sebut kan? Ya? Betul, zikir sunat. Tapi nak hidupkan hati iman pada Allah Ta'ala wajib. Dan tak boleh nak hidup hati melainkan dengan berzikir. Zikir ni seolah-olah dia serampang dua mata. Apa dia? Lidah satu perkara, bersama tu dia menghidupkan hati. Bahkan dalam masa yang sama, kalau nak sebut serampang dua mata, yang tu sebut yang tu kan. Ingat Allah Ta'ala. Bersama dengan itu, menjauhkan iblis daripada hati. Kalau kita tak zikir kepada Allah Ta'ala, iblis akan datang kat kita. Nak tahu iblis datang tak datang, nah saya nak sebut gini, bila tak zikir kepada Allah Ta'ala, dia akan zikir pada lain pada Allah Ta'ala. Dua je. Fikiran kita, dia akan ada satu kebolehan berfikir. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah Ta'ala tak jadi bagi setiap orang ada dua hati dalam fikiran dia, dalam hati dia. Hati dia tak boleh ada dua. Ingat Allah, mesti lupa selain pada Allah Ta'ala. Ingat selain pada Allah Ta'ala, mesti lupa ke Allah Ta'ala. Mesti dua keadaan. Two condition only.
Allah Ta'ala tak akan bagi masa yang sama untuk ingat Allah Ta'ala, untuk ingat makhluk. Tak boleh. Tak boleh. Untuk apa yang kita buat ni adalah macam mana untuk boleh ingat Allah Ta'ala. Ada pelajaran yang sebagainya kita dah belajar. Cuma saya nak buka atas malam ni. Kalau nak tanya lagi, tanya tu. Tapi asas kita nak fokus adalah atas tajuk perintah berzikir. Asal saya nak bicara, kan zikir faham kita sunat. Alhamdulillah. Setidaknya dah faham zikir tu ada tuntutan kita untuk berzikir. Yang zikir sunat mana? Zikir sunat ni kalau hati memang dah iman, nak zikir lisan ni, itu sunat. Sekali saya sebut. Kalau memang iman, tasdik, yakin ke Allah Ta'ala, hati ni realize ke Allah Ta'ala, kita sentiasa witnessing ke Allah Ta'ala, realizing ke Allah Ta'ala, zikir qalbi ada, zikir lisan ni itu sunat. Kita dengar elok ayat. Faham tak faham itu Cuma sebab saya sebut Arabic sikit, kok susah. Remembering Allah Ta'ala inside our hearts is fardu. Daruri. Remembering by pronouncing with our tongue, with our mouth is sunat. Campur bila orang putih, orang Arab itu kan. The most important thing is in our hearts. Soalan macam ni, boleh ke memang ada hadir di hati? Kita boleh semak kita sendiri. Saya sebut ni untuk diri saya lah kan. Kok tuan-tuan tak macam saya ni satu hal lah. Alhamdulillah. Jadi saya nak sebut, memang zikir di mulut sunat. Tapi iman di hati wajib. Jadi kalau di hati itu tak ada, ilmu dah ada, macam mana kaedah untuk generate iman dalam hati? Saya sebutlah tadi, ulama' dah bagi formulasi. Apa dia? Kena zikir dan hadir hati. Datangkan makna yang telah dipelajari. La ilaha illallah, antara zikir. La ilaha illallah, makhluk tak memiliki ilah sama sekali. Melainkan Allah saja la ilah. Khas tengok diri kita. Apa makna makhluk tak memiliki ilah? Aku makhluk tu. Aku tak boleh ada sendiri. Allah bagi ada aku. La ilaha illallah. Kalau tak sebut la ilaha illallah pun, sebenarnya dah cukup sebut Allah aja. Allah, apa Allah? Allah yang dia wajib ada. Aku harus ada. Aku baru ada. Asal aku tak ada. Allah yang bagi aku ada. Dengan tu aku ada. Allah wajibul wujud. Aku jaizul wujud. Aku mungkinul wujud. Allah qaimun binafsi. Aku qaimun billah. Allah berdiri sendiri, tak hajat pada makhluk. Aku sentiasa berhajat dengan Allah. Allah sedia. Aku baru. Allah baqa. Aku biasa. Allah hidup. Aku mati. Ni hidup. Dia yang hidupkan aku. Allah. Ni, zikir. Pelajaran ada saya dah ajar. Jadi saya tak ulang. Saya sebut macam tu padan lah. Cuma kot ngaji sebulan sekali ni. Otak pula kena COVID-19 pula. Sajalah saya sebut bahasa-bahasa gitu kan. Tentang kita punya virus banyak sebenarnya. Kita punya virus, kita duk takut virus zahir ni. Virus batin ni kita tak takut. Pasal kita rasa hidup kita ni dengan hanya hak zahir. Sedangkan hidup besar sekali yang penting adalah hidup batin. Bukanlah maksudnya bila hidup batin abaikan hak zahir. Itu pun mengepek juga. Nak jaga ada fahaman macam tu. Jaga juga. Berhati-hati. Pasal perjalanan kita di akhir zaman ni tuan-tuan, untuk menjadi hamba hakiki penuh anak dan duit. Tersilap melangkah akan binasalah diri. Na'udzubillah. Mudah tak pelihara kita. Itu yang berhati-hatilah memilih guru untuk bawa kita mengenal ilahi. Nanti dengar elok lah pelajaran yang kalau kita memang boleh jumpa guru yang betul. Jadi asal saya nak sebut, zikir mulut memang sunat. Jika dah ada iman di hati, tasdik di hati, kalau sebut bahasa Inggeris, realizing kita in our hearts, dan kita dah witnessing ke Allah Ta'ala. Even kita tak sebut di mulut, tapi di hati kita musyahadah pada Allah Ta'ala. Allah gitu aku, Allah. Dalam hati ni evergreen, fresh Allah. Macam saya sebut di mulut, contoh misalnya, adalah kita bagi contoh untuk sebut suasana kan. Ada isteri kita, contoh isteri mudah kan, sedang faham, kekasih kita, isteri lah baru kahwin kan, macam mana?
Walaupun tak sebut di mulut. Tapi macam mana? Di hati sentiasa. Bawa kereta ingat dia, makan nasi ingat dia, minum air ingat dia, tengok kain berlipat ni dia lah lipat ni, tengok kemas rumah ni dia lah kemas ni. Tuan-tuan, format yang sama kena Allah Ta'ala ya. Tengok matahari terbenam malam, waktu untuk berehat. Allah yang terbenamkan matahari ni, dia yang jadikan waja'alnal laila libasa, kata Allah Ta'ala, kami jadikan malam ni pakaian. Ya Allah, semua aturan kau ni, mujurlah ada malam. Kalau kita tak ada malam, jenuh bercekang biji mata, tak boleh lena, mampu kita bertemu hari esok, letih kita. Dah tidur-tidur, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita sihat pula. Tidur sekejap aja, berapa jam, berapa minit. Kadang-kadang hanya berapa minit je. Dia bagi kita sedar. Alhamdulillah, Allah semuanya atur ni. Dia bagi sihat ni. Tuan-tuan, prinsip yang sama ingat isteri, prinsip yang sama ingat ilahi. The same way. Ya. Saya ngaji pun ada guru sebut macam tu lah. Dia ajar kita macam mana isteri, suami ingat isteri, isteri ingat suami. Yang tu contoh paling senang. Orang tak kahwin pun punya pasal lah. Kau dengar je lah elok-elok. Saya dengar kuliah ni pun dulu. Saya masa tu bukan kahwin lagi pun. Saya dengar ni masa sebelum saya ngaji pondok lagi. Ada tutup guru yang memang dah belajar dah benda macam ni. Ya. Zikir. Yang tu memang saya sebut macam tu, saya agak lah pasti ada orang tanya, walaupun itu dah pernah sebut dah kan. Kaedah kita ulama ahli sunnah wal jamaah bahkan isyarat pada Quran menyebut kalimah Allah satu kalimah pun kalau ikut dia dah ada makna dah. Memang ada, pasti ada maknanya. Kita sebut nama bini kita, contohlah nama dia Aminah misalnya. Aminah. Ada makna tak ada makna? Ada makna tak ada makna? Alah kita sebut COVID-19 ada makna tak ada makna? COVID pun ada makna? 19 pun ada makna? Takkan Allah tak ada makna? Orang kata tak ada makna ni, dia tak kenal Allah Ta'ala siapa. Kita sebut batu pun ada makna? Batu ada makna batu? Tak ada makna? Memang mangkuk lah batu, tak kenal. Saya punya bahasa itu dah sorry lah sikit kan. Kayu pun ada makna? Betul kan? Kita sebut apa? Tripod. Bukan sentences. Only a word. Even a word. There is a meaning there. Boleh faham tak? Cakap betul kan? Tambah kita belajar bahasa Arab. Misalnya, Allah. Dia kalimah isim. Lafzul jalalah. Isim pula bukan isim nakirah. Isim ma'rifah. Kalau isim umum, isim nakirah pun. Pasal dia sebut bahasa Arab. Quran kan. Bahas kaedah Arab. Kalau kata, sebut ilah. Isim nakirah. Sebutlah misalnya, syajaratun, bila tu hajarun kan, babun kan. Apa saya nak sebut ni? Bila kalimah nama, dia mesti kalimatun dalat alam adan fi nafsiha. Dia satu kalimah yang mesti menunjukkan erti dan makna, menunjukkan zat sesuatu benda, nama yang kita sebut. Mesti ada. Mana boleh tak ada makna langsung? Setiap kalimah, walaupun huruf ada, dia ada something there. Cuma kalau kita sebut nama, dia ada benda, zatnya. Kalau sebut fi'il, dia menunjukkan gerak kerja pada sesuatu zat. Dan dia menunjukkan masa. Dan ada istilahnya sendi kata. Sendi kata, dia tak menunjukkan meaning kepada makna zat atau perbuatan. Tapi dia membantu makna kepada kalimah lain untuk dia memberi makna. Yang tu saya urai panjang sangat kan. Tapi dia atas kata, kalau sebut batu pun ada makna, Allah takkan tak ada makna. Bahkan isyarat Quran untuk kata ada zikir hanya kalimah Allah ni. Allah Ta'ala kata apa? Kalau orang beriman ni, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut kalimah Allah, satu je. Dzukirallahu, disebutkan kalimah Allah. Ada orang sebut Allah. Apa jadi? Siapa yang kenal Allah Ta'ala, orang ada iman dengan Allah Ta'ala, wajilat qulubuhum, gemetar hati. Bizikrillah tatma'innul qulub. Sebut Allah, hati tenang. Wala zikrullah ya akbar. Sebut Allah adalah perkara besar. Dia tak pernah baca Quran pun.
Kot dia baca Quran, dia tak faham apa isi Quran. Dia hanya baca Quran. Yang dia faham dia lah. Yang Quran dia tak pernah faham, dia tak faham. Kan? Yang itulah. Macam itulah saya sebut. Lebih lagi saya baran lagi. Saya baran dengan waktu. Pasal isu tu pernah bicara dah. Saya memang baran waktu. Kata, dia ni lah. Ya Allah. Hadanallah ila siratul mustaqim. Dia kata belakang saja. Dia kata tu habis. Dia kata ulama-ulama tutup guru habis. Semua dia kata. Semua rekaan ulama aja. Masya Allah. Aku tak tengok yang Quran tu. Satu saya sebut yang Quran je senang. Saya sebutlah pendapat-pendapat ulama apa Quran sebut itu. Tak. Kalau perintah ni, orang Ta'ala kata, fazkuruni, kamu ingatlah aku. Aku tu siapa? Aku tu. Takkan aku kan? Siapa? Allah. Memang ada zikirnya tu pun. Memang ada pun. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Macam tu kot, padan dah tu. Padan dah tu. Saya sebut pun yang Quran 2-3 tempat dah tu. Padan dah. Yang kita nak jumpa pun nanti, uzkurullah. Sebutlah Allah. Sebut pun banyak mana? Kathira. Allah. Nak lagu macam mana pun? Lagu lah. Ya Allah, Ya Allah. Itu zikir. Lagi nak apa? Hadirati. Allah apa? Allah wajib wujud. Itu yang saya sebut tadi tu. Jadi zikir ni nak buat apa? Supaya capai mazkur. Yang saya nak sebut tadi adalah macam mana kaedah kita walaupun isteri jauh di mata tapi dekat di hati. Betul macam tu kan? Saya bagi contoh isteri senang lah. Tuan-tuan nak bagi misal lain pun punya masalah. Contoh misalnya, tuan-tuan baru beli kereta. Kereta baru koyak plastik. Anak kita baru dapat lesen. Jantan. Kaki rempit pula tu. 2 hari yang tak balik. Tak pernah call kita cerita kereta baru mana. Kereta pula tu harga 250,000. Beli cash. Macam duduk tak nanti. Kereta jauh di mata. Apa jadilah kereta aku ni? Kena aku tahu lah macam mana dia bawa kereta. Habislah balik lagi tak tahulah macam mana. Saya nak cerita apa tuan-tuan? Walaupun jauh di mata, kereta sentiasa di hati. Sembahyang Allah Akbar. Brum. Anak aku bawa laju pergi pada tu. Contoh saya bagi misal. Allah Ta'ala macam mana? Lagi sepatutnya ingatan kita kat dia macam tu. Kita mungkin belum dapat lah. Tapi nisbah nak boleh bagi dapat tu, memang kita dituntut untuk dapat ingat Allah Ta'ala macam tu. Dan sepatutnya ingat Allah Ta'ala lagi besar daripada ingat itu. Ingat sebut, kereta walaupun baru koyak plastik, makhluk. Setiap hari dia makin rosak. Minyak enjin kena tukar, mileage dia bertambah. Nanti tak payah apa? Tak. Dulu boleh RM10 boleh 80 kilo. Sekarang RM10 boleh 50 kilo. Bawa 5 tahun lagi RM10 boleh 25 kilo. Bunyi enjin jalan pun macam mana bunyi dah. Setiap detik dan masa binasa. Inilah kita yang kita bawa koyak plastik itu. Tambah dah bukan pelanggar. Sikit bercala pula sikit. Remuk pula sikit. Macam mana? Lecah je sikit. Habis. Buduh rupa. Jadi yang kekal abadi siapa? Allah. Kalau kita kenal perbezaan makhluk siapa, Allah siapa, Masya Allah. Cuma itulah, kita ilmu tak cukup. Kalau dah cukup pun, yang tu yang diperintah kita berzikir, supaya dengan zikir ni mulut membantu mengingat Allah Ta'ala di hati. Dan tujuan kita sebut di mulut adalah untuk hadir hati. Sebenarnya asalnya kita ni apa yang ada di hati, lepas tu baru kita sebut di mulut. Okay. Saya buat misal, saya nak guna isu semasa kan. Kalau ada orang dia duk sebut aku nak jadi Perdana Menteri, aku ada ni, ada 100 lebih kursi ni yang sokong aku. Kursi je. Memanglah kursi. Orang tak faham tu dah. Saya cerita apa tu. Bukan member of parliament. Ada 100 kursi lebih tu. 180 kursi sokong aku. Disusun kursi belakang tu.
Yang ni aku nak bawa menghadap Tuan Agung. Memanglah kursi betul, hakiki kursi. Kan? Pasal kita apa? Pasal apa dia duduk sebut tu? Dalam hati dia dah rau-rau gila tuan. Dah lama aku nanti ni. Orang ni berhenti, orang ni keluar. Apa? Istihar. Apa? Keluar apa? Kena pilihan raya sekali lagi. Habis kawasan ni kursi habis. Ambil politician pula. Politician pula lah ni contoh. Tak faham tu dah sekabur tu. Pasal apa duduk sebut selalu di mulut ni? Pasal di hati. Dengar lah. Kita ni dengan Allah Ta'ala ni tak ada di hati. Satu, kita tak sebut di mulut. Jadi formula ulama kita ajar kita macam mana? Itu ulama. Quran sini Allah Ta'ala mengajar kita. Apa keedah kita nak ingat Allah Ta'ala? Tauhid ke Allah Ta'ala? Supaya sentiasa rujuk kat dia. Uzkurullah. Ingatlah Allah. Jadi saya nak sebut tentulah prinsip dia. Jadi kita ni perjalanan hidup, kita hanya akan sebut di mulut apa yang jatuh di hati. Benda tak jatuh di hati, kita tak sebut di mulut. Tak dengar? Kalau benda yang tak jatuh di hati, apa kefiat nak boleh jatuh di hati? Antara kaedah dia, kita kena kenali apa yang kita tak kenal tu supaya jatuh hati. Boleh kan? Saya sebut kan? Dah kenal pula, masih belum jatuh hati. Apa kaedah dia? Kena sebut hari-hari. Ini psikologi dia. Ini psikologi dia. Contoh kalau tak minat ilmu, kena bagi sebuah zikir apa dia? Wajib menuntut ilmu, kena menuntut ilmu, kena menuntut ilmu, kena menuntut ilmu, kena menuntut ilmu. Katalah contoh. Tak boleh buat satu lirik ke lagu ke untuk sentiasa duk sebut. Buat apa sebut tu? Supaya masuk dalam hati. Banyak benda tuan-tuan kalau kita perhati yang kita sebut sifir. Sedap tak? Hafal sifir. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Sedap. Boring kan. Okey. Tapi bila dah hafal lah, sebut, dah faham macam mana? Tak rugi rupanya kita duk sebut dah itu sambal hari ni hafal. Boleh faham saya cakap apa kan? Itu baru matematik kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadirin apa yang kita dah faham? Makhluk tak ada sifat ilah sekali. Allah je ilah. Makhluk tak boleh ada sendiri. Semua makhluk ada dengan Allah bagi jadi. Allah sedia ada. Allah zatul qidam. Allah qaim bi nafsi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak laju ke pelan ke? Tengok kita punya kemampuan hadir hati lah. Kalau tak boleh laju, hadir pelan lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadir tu, hadir. Belajar hadir, belajar sebut dengan hadir. La ilaha illallah. Atau isu soalan tadi, sebut saja tu. Allah, 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 Allah. Buat apa tu? Hadir kan hadir. Kalau saya sebut ni PM tuan-tuan gila saya tak faham lah kalau itu. Ada pula satu kalimah tak boleh faham. Benda ni. Allah, Allah. Cuma dengar. Tak rajin nak sebut Allah. Sebut PM boleh tahan gelak kan. Kita gelakkan dia. Tapi kita pun sebenarnya macam tu juga. Cuma kita tak ada sebutlah PM, kita sebut lain. Naik pangkat, rumah baru, nak duit, gaji dah habis, tunggu bulan depan pula. Cuti, kalau boleh nak cuti lagi, nak makan angin, sama je. Cuma kita tak duduk tulis PM. Kita tak ada tu, alhamdulillah. Tapi na'udzubillah, serupa je dari segi nak selain pada Allah Ta'ala, kita serupa. Saya nyanyi sikit. Sama saya tak nyanyi lagu tu. Serupa. Pasal apa? Masih Allah. Kita nak tukar. Dan apa kalau saya duk sebut masalah isteri dengan suami ni, pasal apa? Jalan nak ingat Allah Ta'ala sama tuan-tuan. Macam mana suami ingat isteri, isteri ingat suami. Tadi saya bagi contoh suami ingat isteri kan. Tak faham saya sebut tadi kan? Contoh lah, rumah kita kan dia selia.
Kita tengok pokok pun ni kering. Allah, kalau dia ada, dia siram pokok ni. Berbunga sentiasa pokok bunga kertas ni. Kalau dia ada, hijau rumah kita. Kalau dia ada, rumput-rumput kemuncut apa tak ada ni rumah kita. Kalau dia ada, rumah tersusun, selipar apa tersusun. Kalau dia ada, kalau dia ada, kalau dia ada, kalau dia ada, kalau dia ada. Itu kalau dia ada. Ni dia tak ada. Tapi semua ni adalah kesan daripada dia. Tahu? Rak tersusun. Dia yang susun ni. Kalau anak ada bersepah habis. Ni susunan dia lah ni. Kalau macam ni dia susun. Kalau yang ni anak aku susun. Kapet. Ni dia yang pilih dulu warna kapet ni. Almari. Kipas. Semua kan. Semua ingat dia. Ni dia lah ni. Dia. Baju aku. Dia yang setrika. Jam aku dia yang tunjukkan. Itu suami ingat isteri. Terbalik pula. Isteri pula. Tengok jam. Ni abang beli. Abang. Baju pun abang beli. Abang. Tengok anak-anak ni pun. Semua anak ni daripada hasil daripada bersama dengan abang. Abang. Tengok rumah. Abang beli rumah. Abang. Kereta. Abang. Boleh faham tu kan? Saya bukan nak ajar suami isteri tau. Saya nak ajar ke orang Ta'ala lah. Tengok langit bumi. Allah. Tengok aku. Ada tangan, ada jari. Allah. Potong hari Jumaat. Tengok Jumaat depan pula. Tumbuh lagi. Allah. Ni boleh hidup lagi. Allah. Nyawa boleh nyawa lagi. Allah. Hari tu kena COVID. Dah keluar dah. Allah. Esok jumpa lagi, nampak matahari lagi. Allah. Tengok orang bagi nasi lemak. Allah. Bagi duit pula lagi. Allah. Bahkan kat makhluk ada benda kita tak boleh detect dan tak boleh realize tau. Apa dia? Tengok lagi kat kereta ada orang bawa nasi 5 paket untuk ustaz. Siapa bagi ni? Misteri sungguh lah. Khabar lah kalau ia pun mesej ke apa ke. Tahu kat kita untuk ustaz, hamba Allah. Kita tak boleh kenal kan siapa. Tapi ada orang memberi. Dapat tu mujur lah nak bagi. Tapi jangan tak tahu apa kita dapat sekeliling kita yang memang pasti sebenarnya yang menulis setiap apa yang kita dapat tu mesti Allah. Tu jalan nak kenal Allah Ta'ala sebenarnya lagi senang. Rizqu minallah. Tengok je rezeki. Allah Ar-Razzaq. Allah bagi rezeki. Tengok je orang bayar dah kedai makan. La ilaha Allah Al-Mu'ti. Allah Al-Wahhab. Allah Al-Mannan. Dia tengok tubuh pokok ni. Dialah mukhrijul mayyit minal hayy. Mukhrijul hayy minal mayyit. Dialah yang merujahkan, menghidupkan, mengeluarkan benda yang hidup daripada benda mati. Benih mati boleh hidup. La ilaha illallah. Apa saya nak cerita ni? Kaifiat ilmu nak mengenal Allah Ta'ala, saya sebut dengan bandingan misal macam tu, misal untuk mudah faham. Ingat isteri pun isteri mati. Ingat suami pun suami mati. Ingat Allah kekal abadi. Allah tu kekal abadi. La ilaha illallah. Tukar je sikit kan. Cuma ingat isteri, terima kasih. Link kan. Terima kasih kat dia. Dia urus kita, rumah kita macam-macam. Apa yang patut terima kasih. Kau makhluk bagi hamba makhluk, hati bagi hamba Allah Ta'ala. Jatuhkan hati Allah Ta'ala. Allah yang bagi, isteri yang macam ni, menguruskan rumah tangga kita baik berhati. Sekupang dia tak minta kita. Alhamdulillah. Kalau dia minta gaji macam amah tuan-tuan, mampu kita basuh baju, basuh kereta, setrika baju, layan ni, masak nasi, basuh lampi anak, mampu kita. Jaga kebun lagi, sapu sampah lagi. Berapa punya gaji amah tu? Tukang kebun satu, cuci kereta, tukang masak lagi. Jenuh kita bayar kan. Semua tu dia buat free. Alhamdulillah. Siapa ni? Anugerah ilahi sebenarnya. Dia pun tak tahu dia boleh jadi gitu. Siapa yang bagi ni? La ilaha illallah. Allah. Ni saya nak tunjuk jalan je. Jalan. Satu asal saya nak sebut tu, macam mana nak bagi jatuh hati ke orang Ta'ala? Kenal. Kalau dah kenal tak jatuh hati lagi, buat apa? Zikir.
Nah, saya sebut kat isteri tadi. Tuan-tuan pun kalau tuan-tuan tak pernah sebut isteri tuan-tuan punya jasa apa, tuan-tuan pun tak akan jatuh hati kat dia. Tuan-tuan tengok dia serupa saja. Bahkan tengok makin tua, uban makin banyak, muka makin kereput. Contoh. Napas makin semput. Kita tengok dia macam tu. Kulit pun banyak berkedut. Apa saya nak sebut ni? Kalau kita tak tengok apa jasa dia, kita akan belakang dia. Tengok apa dia buat hari-hari. Pagi-pagi dah sibuk jerak air, basuh ni, buat bekal anak, setrika baju, kejut anak semayang, basuh ni, basuh baju ni, pakai seluar ni, pakai kain ni, atur semayang subuh semayang ni. Kita relax relax ya. Macam mana? Kalau kita fikir itu macam mana? Ada teringat nak kahwin seorang lagi? Tak payahlah, seorang ni pun badadah. Mujurlah yang ni pun. Alhamdulillah. Kalau tengok tu, ingat ke orang Ta'ala, tengok apa dia buat, cukup dah satu ni. Nikah seorang lagi pun kau ni buat apa? Yang ni pun tak terpakai. Terus simpan aja. Sebulan sekali pun tak pakai. Sorry nak saya punya bahasa tu ya. Sorry ya. Tak faham dah. Apa saya nak sebut ni? Saya nak sebut nak mikir hak lain tu. Kalau kita pandang dia, kita sebut dia, kita zikir dia, kita hadir hati siapa dia, apa dia buat. Best. Mujurlah. Lagi kita puji dia sampai dia meluat pula. Apa abang ni terbiat ke apa? Tak biasa-biasa puji tak tahulah. Sejak dengar kuliah ustaz tu, aku rasa aku kena sebut jasa-jasa kau. Contoh kan. Tuan, tu isteri. Isteri ada tahap dia akan meluat kalau kita puji dia dan sebut dia. Hari-hari kita sebut dia. Engkau ni, kalau tak kemai rumah bersepah rumah aku. Udahlah bang, meluat air kau. Dia akan kata itu. Tuan-tuan tak percaya, try buat tengok. Allah, lagi kita zikir dia, lagi kita sebut dia, lagi dia suka dia. Dan jaga, jangan tak tahu. Kita pula tak suka sebut dia. Tu. Itu yang dia perintah. Fadhkuruni. Jadi memang saya dah sebut semua tu, saya nak tunjukkan apa nisbah kita bicara. Memang tuntutan zikir tu kuat. Dan tuntutan zikir pasal apa? Supaya nak hidup ke iman. Supaya hati kita ni sedar dengan Allah Ta'ala, realizing dan witnessing dengan Allah Ta'ala. Saya nak ulang-ulang sebut tu lah, pasal mahal tuan benda tu. Sentiasa hadir hati ke Allah Ta'ala. Dan bila ilmu dah ada, kefahaman dah ada, duk lalai juga macam mana? Keluar daripada lalai, ingat Allah Ta'ala. Menyesallah apa yang semua. Istighfarlah di atas kelalaian kita yang sampai jatuh hati ke makhluk. Bahkan terfikir untuk buat benda-benda yang salah, benda-benda yang tak betul dengan syarak. Terfikir ni, kerana terlintas datang ni. Astagfirullah. Ya Allah, ampunkanlah aku. Banyak kesalahan aku ni. Aku lalai banyak. Ya Allah, mujurlah kau bagi hidup. Mujurlah kau bagi hidup aku. Alhamdulillah. Inilah istilahnya hidup dalam keadaan iman. Kalau mati masa tu, walaupun bukan tengah semayang, nama dia mati dalam keadaan iman Allah Ta'ala. Hati ni tasdik Allah Ta'ala. Yakin Allah Ta'ala. Realize Allah Ta'ala. Kita witnessing Allah Ta'ala. Witness Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Makhluk semua baru ada. Makhluk semua baru. Makhluk semua lemah. Makhluk semua binasa. Antal baqi ya Allah. Engkau sajalah yang kekal. La ilaha illa anta. Ana abduka. Ya hayyu ya qayyum. Cuma kita tak sampai tahap tu. Pasal tak mula lagi kan. Cuma tuan-tuan mula saja. Cuma mula saja. InsyaAllah Allah Ta'ala isyarat dalam hadis kursi kalau kita belajar. Kata Nabi SAW, kata Rasulullah, qala azza wa jalla, kata Allah Ta'ala. Dia tu kata hadis kursi tu. Kalau kita belajar disiplin hadis boleh faham hadis kursi tu apa. Man atani shibran ataituhu zira'an atau kama qala. Siapa yang datang pada aku secengkal, aku datang dia sehasta. Allah Ta'ala pun datang pergi ke. Itu kiasan bahasa. Maksudnya kalau kita pergi kat dia sedikit, dia akan bagi kita banyak. Memang Allah Ta'ala limpah kurnia dia macam tu. Itu yang dia perintahkan kita buat apa? Fadhkuruni. Kamu ingat aku. Fikirkan ke aku. Tengok apa nikmat aku telah beri kepadamu.
Apa akan jadi? Azkurkum, pasti aku akan balas ingatan kamu. Tak mana dia balas? Dia bagi sedar kita makhluk dia. Dia bagi sedar kita ni adalah anugerah dia. Tuan-tuan, itulah nikmat paling besar kita dengan Allah Ta'ala. Nikmat paling besar apa? Nikmat iman. Kita boleh ingat Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala beri kita keupayaan untuk mengingati dia, mentauhidkan dia, merujuk ke dia, realizing kat dia, kita witnessing kat dia. Alhamdulillah. Tuan-tuan, tak dapat apa pun tak apa. Yang dia dapat Allah. Man wajadallah wajada kulla syai'. Siapa dia dapat Allah Ta'ala, dia dapat semua sekali. Man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa yang luput, tak dapat Allah Ta'ala, dia luput semua. Siapa dapat Allah, faham ke Allah, kenal ke Allah, tauhid ke Allah Ta'ala, realize ke Allah Ta'ala, witnessing ke Allah Ta'ala, semua dia dapat. Walaupun tak dapat di tangan dia, tapi dia dapat siapa pencipta semua. Alhamdulillah. Dan jangan tak tahu, bila dah faham dengan Allah Ta'ala, tak ada cita-cita dia nak minta makhluk. Ya Allah, aku nak harta tak payah. Ya Allah, Engkau pun tahu keadaan aku. Aku bukan nak harta, tapi yang ni keperluan aku. Kau sempurnakanlah keperluan aku, Ya Allah. Engkau saja aku harap. Makhluk semua lemah. Makhluk semua fakir dan berhajat padamu. Engkau sajalah yang memberi. Walaupun aku tak buat sebarang usaha dan ikhtiari, Engkau yang menggerakkan setiap hati. La ilaha illa anta. Kita nak pergi menjurus pada ilmu tauhid ni lah paling susah. Paling susah. Ya, tak tahu. Cabaran ni banyak. Antara cabaran banyak macam mana? Ke hati kita ni bila tak pernah fikir dan tak kenali Allah Ta'ala, kita akan bergantung kepada siapa? Makhluk. Macam mustahil Allah Ta'ala nak capai apa yang kita nak minta. Dan pergantungan kita nanti kepada makhluk. Kejar apa? Makhluk. Hati kita makhluk. Jatuh hati kita makhluk. Cinta kita makhluk. Hancurlah kita. Mati apa ni? Mati bukan dalam keadaan iman ni. Mati dalam keadaan ingat makhluk. Bukan mati iman. Mati iman ni mati tasdik ke Allah Ta'ala. Yakin ke Allah Ta'ala. Realize ke Allah Ta'ala. Witness ke Allah Ta'ala. Remembering Allah Ta'ala. Remember Allah Ta'ala. Baik. Jadi fazkuruni azkurkum. Lagi, uzkurullah dzikran katsira. Dan Allah Ta'ala perintah kita ingat dia banyak-banyak. Latihan nak ingat Allah Ta'ala memang latihan zikir ni lah. Lisan ni. Lisan aja tak cukup. Ilmu yang apa saya dah ajar, guna, pakai. Sekali lalu saya dah sebutlah tadi. Ada bab zat, sifat, perbuatan, milik. Tak ada kena ngaji lain lah. Taubat ngaji lain lah. Nak ulang tu panjang umur jumpa lain, kitab lain, pendekatan lain. Tapi Allah Ta'ala perintahkan kita ingat dia banyak-banyak. Bila banyak, kalau 24 jam, 12 jam. Itu baru banyak. Kalau 50% baru balance, belum banyak. Banyak lebih pada 50. Kalau 24 jam, 12 jam ke atas ingat Allah Ta'ala, baru banyak. Usahakan untuk ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Macam mana tuan-tuan? Nak ikhtiarkan ingat banyak. Dan ingat Allah Ta'ala banyak-banyak ni, tujuan dia nak bagi hidup hati. Tapi mulakan dia dengan zikir lisan ni. La ilaha illallah. Boleh sebenarnya. Kita ada mungkin ada kerja sibuk apa, ada waktu tak sibuk. Waktu sambil baring, waktu duduk pun boleh zikir. La ilaha illallah. So kita tak buat. Macam mana pun nak buat tu ada latihan apa satu hal. Saya nak sebut kata prinsip Allah Ta'ala suruh kita zikir dia banyak-banyak. Saya nak sebut tu je. Pasal perintah zikir Allah Ta'ala ni bukan saya. Allah yang perintah sebut-sebut banyak. Saya tolong sebut. Dan mudah-mudahan saya sendiri ikhlasnya untuk boleh dapat zikir banyak-banyak. Tuan-tuan boleh zikir banyak-banyak, mujurlah. Tolong doa untuk saya semua. Pasal saya belum boleh dapat zikir banyak-banyak lagi. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Asal terjemah tu, sebutlah nama Tuhan kamu bukratan wa asila, pagi dan petang. Ada ulama kata memang pagi dan petang. Ada ulama kata maksud pagi petang ni 24 jam. Maksudnya sentiasa. Kalau kita sebut siang malam, kan macam tu. Pagi petang.
Kalau kita kata tiap-tiap pagi, maksudnya sentiasa lah. Itu kan makna macam tu kan. Kadang-kadang kita guna bahasa itu. Ada makna antara makna bukratan wa asila ni dengan makna sentiasa. Ada makna bukrah pagi. Pagi pun kita dengar. Ingat waktu pagi bukrah ni bila? Daripada lepas subuh, bukrah ni asal bahasa Arab, lepas subuh sampai terbit matahari. Itu dia panggil bukrah. Terjemah bahasanya awal-awal pagi. Lepas subuh sampai terbit matahari, matahari naik segala sampai boleh waktu duha, setengah jam lepas terbit matahari. Yang tu ialah perintah untuk zikir dan wirid. Antaranya baca Quran. Satu, tak ada pensyariatan solat sunat. Tak ada. Wasilah dan petang. Bila asil ni? Asil ni ialah akhir petang. Bukra awal pagi. Asil akhir petang. Bila? Lepas asar sampai maghrib. Bukan main bola, bukan main badminton. Zikir. Kalau nak main bola pun boleh. Sepak aja. Bismillah. Tahan bola. Allahu Akbar. So, main badminton. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sambil main. Zikir. Contoh saya nak perli punya pasal lah kan. Tak, memang betul. Memang macam tu. Tak duduk saja, saya pun tak boleh. Lain kan. Satu, saya bila tak boleh fokus untuk istilahnya zikir dan keadaan duduk, saya buat apa? Saya pergi buat kerja. Bertukang, gaji kayu, memang ada kerja-kerja kat rumah tu, memang ada banyak benda nak boleh buat kan. Tak ada. Pagi masuk ke ban, pergi tengok burung Ustaz. Pergi keluar, tengok ayam. Tengok itik tak ada lah. Tengok ayam, tengok burung pati. Buat apa tu? Nak boleh fikir supaya tengok la ilaha illallah. Ada anak ni mati pula. La haula wala quwata illa billah. Yang ni mati, yang ni hidup, yang ni baru menetas pula. La ilaha illallah. Pandang tu boleh pandang. Kata Allah yang menghidup mati ni perbuatan dia hari-hari. Ya Allah, ya Allah. Burung yang kita kurang tu, kita yang bagi makan dia. La ilaha illallah. Kalau kita lepas, dia ada makan sendiri. Siapa atur rezeki? Allah. Lalu kot kita. Kalau lepas, lalu kot ada yang kita tak tahu jalan. Tak kata apa? Ya Allah, antar razak. Ada burung yang kita bela Tuhan, ada burung yang kita tak bela. Burung tu kadang gemuk lagi daripada burung yang kita bela. Ayam yang kita bela, tahu apa nak makan. Ayam orang lain yang kita tak bela, tu main makan hak kita. Saya cerita apa kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tengok rumput, tengok batu. Batu pun tasbih dengan Allah Ta'ala. Kita tak ingat Allah Ta'ala. Tak, ada ilmu tu dia kritis lah sikit. Ada muhasabah diri. Kena ngaji kat tu pun satu hal. Prinsip macam mana nak ingat Allah Ta'ala. Maksudnya antara ingat Allah Ta'ala ni kira la ilaha illallah. Dia sebenarnya ada bermacam-macam cara. Tapi dengan masa singkat, mana saya nak cerita semua kan. Ni berapa kali lah kita kuliah ni kan. Baru duk cerita senipis ni. Ulama ada cerita bab zikir aja, kitab sampai 5-6 jilid cerita zikir dia kan. Kita baru 2-3 lai ni tu pun tak faham-faham. Angguk-angguk tak faham. Angguk-angguk tak faham. Angguk-angguk faham, keluar lagi habis tak faham. Misal kita tak buat. Itu tak faham. Mudah taklah mudah kita. Kemudian dia kata fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Terjemah dia fazkurullah. Zikirlah Allah, sebutlah Allah. Bila? Qiyaman. Semasa kamu berdiri, wa qu'udan, masa kamu duduk. Wa ala junubikum, dan di atas pembaringan kamu. Nak menunjukkan apa ni? Diri, duduk, baring. Apa ni? Inilah 3 je keadaan yang ada pada kita. Kita tak berdiri, duduk, baring. Betul? Kalau berjalan, dirilah tu. Jadi apa maksudnya? Sentiasalah ingat Allah Ta'ala. Sekali lalu saya sebut. Macam mana berdiri, duduk, baring nak rasa Allah Ta'ala? Kita berjalan. Allah yang bagi kederat kita berjalan. La haula wa la quwata illa billah. Tentu dia punya huraian panjang kan. Kalau sebut naik kenderaan, macam mana naik kenderaan dengan Allah Ta'ala? Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Dia yang mudahkan kita buat kereta. Dia boleh bagi kita mendengar, dia boleh bagi kita tekan brek betul, minyak, peka nampak depan belakang, pasti cerdik pakai, tahu lagi mana dekat, jarak jauh. Tambah pula berlaku kejadian-kejadian boleh brek, selamat pula tak jadi. Macam-macam tragedi. La haula wala quwata illa billah.
Kalau jadi tragedi pun, la haula wala quwata illa billah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Takkan kena pada kita apa-apa bencana melainkan apa Allah telah takdirkan. La ilaha illallah. Tak kena bencana pun ingat Allah, kena bencana pun ingat Allah Ta'ala. Tu yang dia ada pelajaran ni banyak kalau nak buat satu tu. Macam mana? Kalau seriously nak belajar apa tu, memang kena mengaji lain lah. Yang ni kita datang atas kaedah sebulan sekali. Sebulan sekali. Lagi, wala dzikrullahi akbar. Allah Ta'ala sendiri nyata ni, kita dengar khutbah pun duk sebut ni. Apa dia? Ingat Allah Ta'ala adalah perkara yang paling besar sekali. Cuma kita tak jadikan ingat Allah Ta'ala adalah perkara paling besar. Pada kita, ingat Allah Ta'ala ni benda kecil. Yang ni masalah kita. Nak baca Quran pun susah, nak selawat atas Nabi pun susah, nak zikir 100 kali pun susah. Pasal apa susah? Kita tak kenal lagi siapa yang sepatutnya kita kena zikir. Itu masalah ni. Kita tak kenal lagi siapa makhluk, siapa Allah Ta'ala. Mudah Allah Ta'ala kenal dengan kita, faham dengan kita. Dan macam mana nak kenal ni? Belajar lah. Lepas tu nak buat apa? Kena ada latihan, kena ada riadah, kena ada apa nak sebut tu istilahnya latihan, riadah. Bahasa lain, kena ada latih to be. Latih to be. Kenapa? Latih to be, latihan dan riadah ni dia akan membiasakan kita untuk benda susah dia akan jadi senang. Kau dengar saya sebut. Latihan dan riadah dia akan membiasakan benda susah jadi senang. Tak dengar? Sekali lagi saya sebut. Riadah, latihan ni kita duk berlatih dan tambah istiqamah hari-hari duk buat, dia akan membiasakan benda susah jadi senang. Ya, iya. Tuan-tuan tak biasa baca Quran, pegang setiap hari 10 minit baca Quran. Mula-mula tuan-tuan gagap, panjang pendek tak kenal, tapi kena mengaji lah. Belajar, praktis, latih tu 10 minit. Tambah tuan-tuan, tambah setengah jam, macam mana? Masya Allah. Al-Hafiz pun nanti teruk. Tuan-tuan baca lancar lagi pada Al-Hafiz. Tambah Al-Hafiz tak baca Quran langsung. Dia dah Hafiz, dia tinggal, dia tak baca. Dia mantan Hafiz Quran rupanya. Mantan Hafiz Quran. Bekas penghafal Quran. Sorry tuan-tuan saya sebut tu. Saya ada tempat saya pernah sebut macam tu tuan-tuan. Ada orang main jumpa saya. Ustaz ni macam tahu je kat saya. Saya mantan hafal Quran. Aku tak pernah kenal kau pun. Ustaz kata tu kat saya, sebiji atas kepala saya. Sejak saya dah syahadah tu, Ustaz, saya tak pernah baca Quran. Oh, Masya Allah. Saya baca sekali-kali ya. Sepatutnya saya rasa saya dah syahadah tu, saya dah dapat segala-galanya Quran. Tapi sekarang saya nak baca Quran pun tak boleh. Nak baca dengan hafalan tu tak boleh. Nak baca balik macam dulu, boleh baca satu hari 5 juzuk, 6 juzuk, 10 juzuk. Dah tak boleh Ustaz. Dulu boleh baca. Dulu Al-Quran ni mainan di mulut saya. Sekarang saya tak boleh. Baca pun sangkut-sangkut. Saya nak cerita apa kan? Orang dah hafal pun boleh sangkut tau. Orang dah hafal pun boleh sangkut. Soal, kita hafal tak? Lagilah sangkut. Itu yang tak boleh-boleh baca Quran. Baca Quran pun tidak. Zikir pun tidak. Macam. Dan jangan tak tahu, ada orang tak hafal Quran, tapi ingatan dia macam orang hafal Quran. Pasal apa? Pasal dia baca Quran hari-hari. Hari-hari baca Quran. Saya pernah jumpa manusia macam ni. Satu saya sebut. Saya mengaji dulu pun, sebelum saya ngaji pondok, ada ustaz-ustaz saya duduk ngaji Quran dulu. Dia kata ada sahabat-sahabat dia, satu hari dia boleh baca 5 juzuk Quran. Cuma dia nak baca 5 juzuk Quran ni, dia ada prinsip. Orang yang tak ada kena-mengena dengan dia, tak ada apa nak sembang, aku akan tinggal, aku pergi baca Quran. Aku mesti habiskan satu hari 5 juzuk. Baca. Ingatan ni lagi kuat daripada Al-Hafiz. Sebut je surah ni. Tu dia sebut. Sebut je ayat ni, surah ni. Tani ada berapa tempat? Tani ada berapa tempat? Tani ada berapa tempat? Tani ada. Tani ada. Tani ada. Dia kenal kan. Orang Hafiz pun dah scan lembab. Buffering. Loading. Rupanya G. Bukan 4G. G. G ada G kan? I. Cari sekali lagi, search again. Yang dia tak hafal, tapi 4G. Cuba buka tak mana muka surat. Muka surat tak tahu apa, tapi aku tahu belah kanan, belah atas. Bagi ketiga katanya, buka. Tu, betul. Dia boleh buka kan?
Nah, saya pernah duduk tempat tu. Sekarang pun test tengok. Test lagi. Kita boleh macam dulu kan. Dulu kalau kitab saya boleh buat. Tu pun lah ni dah lama tak pergi buka kitab macam mana ngaji dulu. Dulu saya ngaji arwah Fatih satu hari dengan 30 buah kitab. Duduk kat pondok tu 30 buah kitab satu hari. Engkau tahu apa? Lunyai kita arwah Fatih dia guna bahasa ini. Tahu tak? Kan kitab kadang kecil, kadang kita kepek bawah ketiak kan. Apa yang ngaji? Dia kata cium ketiak, cium kitab bau ketiak, cium ketiak bau kitab. Tuan-tuan tak faham sudah. Pasal apa? Terlalu berkawan dengan kitab sampai kitab bau ketiak, ketiak bau kitab. Dan ni tak ada. Tak dapat dah macam dulu. Dan meridui suasana dulu kan. Pasal apa? Best lah dulu. Best lah. Quran dia, ngaji dia, kitab dia, best. Dengan dapat bimbingan Tok Guru, suasana budak-budak pelajar. Best. Ni tak dapat lah. Nak cari pun susah. Baik. Zikirlah ke sana. Itu perintah suruh zikir. Kita tengok belakang ni sikit. Ayat ni kalau tengok power-power tuan. Walaupun saya sebut 3 yang tu. Banyak lagi. Yang tadi pun saya sebut 5 banyak lagi. Tuan-tuan kalau ada kamus Quran tu boleh buka kamus Quran. Zikrullah sebut. Zikir. Tuan-tuan tengok. Ayat mana surah mana. Ayat mana surah mana. Oh jenuh tuan. Cirit kita cari. Banyaknya ayat suruh zikir. Untuk ayat ni pula ni. Apa dia? Wajib keluar daripada ghaflah. Keluar daripada sifat munafik. Kata Allah Ta'ala. Wala takum minal ghafilin. Jangan sekali-kali kamu jadi orang yang lalai. Lalai tak sembahyang tu tak usah cerita tu lalai gila punya. Lalai sampai tak mengaji, sampai tak kenal Allah Ta'ala, tak kenal Al-Quran, tak kenal hadis, tak kenal siapa Allah, tak kenal Nabi Muhammad. Bulan Maulid pun tak tahu. Masya-Allah, ni mati lagi elok. Kasar bahasa itu dah. Mati lagi elok. Hidup nyusah umat. Nyusah ke orang, tak ada manfaat langsung. Tambah hidup buat fitnah macam-macam. Orang buat sambut Maulid kata bid'ah lah apalah. Ni bagi mati je cepat. Menyemak atas muka bumi. Betul tu kalau nak doa macam tu. Nak doa macam ni boleh juga. Hadanallah ila siratim mustaqim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjuk kita jangan terus sedarkan dia. Bagi dia bertaubat, pergi sedar. Jadi umat yang baik. Nak cerita apa? Allah Ta'ala perintah kita keluar, jangan jadi orang lalai. Satu. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu jadi seperti mana orang-orang yang lupa mereka itu akan Allah Ta'ala. Sambungan dia fa'ansahum anfusahum. Dengan sebab lupa Allah Ta'ala tu, siapa yang lupa Allah Ta'ala ni dia akan melupakan diri mereka sendiri. Kita akan lupa siapa kita. Kita tak ingat Allah tu, memang kita akan lupa siapa kita. Kita dah tak kenal lah kita makhluk. Allah bagi jadi, kita daripada Allah. Kita akan balik ke dia. Kita hidup ni pun Allah Ta'ala bagi. Kita ni sebenarnya bergantung ke Allah. Allah yang tunaikan segala keperluan kita. Besar jasa kita ni, Allah lah yang paling banyak berjasa kat kita. Kita tak rasa tu. Kita duk rasa dunia, pangkat, kebesaran, rumah, kereta, hutang pun hutang lah. Tak sembahyang pun tak sembahyang lah. Tak mengaji pun tak mengaji lah. Bodoh pun bodoh lah. Maksiat pun maksiat lah. Dia tukar langsung kepala otak kita. Pasal apa? Pasal kita lupa pada Allah Ta'ala ni. Yang inilah sebab untuk kita melupakan diri kita ni. Kita tak sedar kita siapa. Kita tak sedar. We cannot realize who we are. Who am I? From where I come. And kepada to who we will go. Bunyi yang putih gitulah kan. Lagi, wala yazkurunallaha illa qalila. Ni sifat munafik ni. Orang munafik ni dia tak ingat Allah Ta'ala melainkan sikit. Dengar, ciri orang munafik ni dia tak ingat Allah Ta'ala melainkan sikit. Jadi orang munafik orang-orang yang ingat Allah Ta'ala sikit. Soal, kita orang munafik ke orang beriman? Kalau nak mengaku orang beriman macam mana? Kena keluar daripada ingat Allah Ta'ala sikit kepada ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Itulah, sepih dia senang je. Macam mana nak ingat Allah Ta'ala banyak-banyak? Kalau 12 jam ni, tolaklah 8 jam tidur. 8, 16, 24, ada 16 jam. Bagi 8 jam ingat Allah Ta'ala, lagi banyak, lagi bagus. Tapi jangan kurang 8 jam ingat Allah Ta'ala. Kurang 8 jam, namanya ingat Allah Ta'ala sikit. Masih dalam level munafik. Selalu kita belajar pak munafik ni apa? Idza hadatsa kadzaba
Wa idza tumina khana. Yang tu tak? Antara ciri munafik kita selalu dengar cakap suka bohong. Bila dia beri amanah dia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia janji dia mungkir janji. Tuan-tuan, semua kita tu. Tak mana kita bohong. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bohong. Kita duk rasa bohong dengan orang lain. Mana ada aku bohong orang lain? Aku sentiasa cakap lurus. Tak, kau bohong besar lagi dengan Allah Ta'ala. Allah. Saya lah tu kan. Tuan-tuan tak apa. Wali-wali. Besar kali bohong kita dengan Allah Ta'ala. Kita sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bohong. Mulut je Allah Akbar. Tak rasa hebat Allah Ta'ala. Tak rasa kita asghar. Bohong. Allahu Akbar. Tak rasa sikit pun dalam hati. Bohong. Nampak tu? Munafik tu. Nampak? Wa iza kaza hadatha kadzaba. Wa iza tumina khana. Bila diberi amanah khianat. Khianat apa? Mata khianat. Telinga khianat. Mulut khianat tak? Mulut untuk apa? Hati untuk apa? Masa untuk apa? Sepatutnya untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Tapi kita guna untuk lain pada Allah, lain pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saya tak kata tuan-tuan ni, saya sabut ni untuk saya ni. Apa dia? Sifat munafik itu ada lagi kita. Kita kena keluar daripada sifat munafik ni. Saya sebut tu untuk saya. Lagi apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Bila berjanji macam mana? Akhlafa. Kita menyalahi janji. Masa bila lah kita janji-janji Allah Ta'ala? Asyhadu tu janjilah. Asyhadu an la ilaha illallah. I bear witness. I always witnessing. Ya Allah Ta'ala isilah. Makhluk ni tak ada sifat ilah sama sekali. Macam? Oh. Janji macam tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatuh. Salawatul tayyibatul lillah. Semua penghormatan, kemuliaan ni milik Allah. Bohong. Khianat. Kita yang nak cari kemuliaan, kita nak cari kebesaran. Tak rasa pun milik Allah, dia rasa milik kita. Allah. Syarah tu banyak tuan kena atas kepala saya sendiri. Jadi nak sebut apa? Jadi cakap banyak pun tak guna. Apa faham? Banyak sikit. Itulah saya pun rasa memang nak berhenti kat sini. Itu antara bicara kita hari ni. Apa dia? Faham kita kalimah la ilaha illallah ni antara benda yang diperbanyakkan, disuruh kita banyakkan adalah zikrullah. Bahkan sikit tengok sejarah hujung ni, apa dia? Sebelum datang perintah semayang para sahabat ni, daripada mula Rasulullah terima wahyu, sebelum sampai semayang, apa amalan dia buat? Semayang tak ada lagi. Apa dia buat harian? Zikir lah. Perintah berzikir ni, dia orang awal-awal Islam dah dapat. Dia orang ni ingat Allah Ta'ala siang, malam, pagi, petang ni. Masya Allah, awal-awal Islam kenal Allah, kenal Rasulullah. Memang zikir ni adalah, orang kata apa? Darah daging ni mah. Tak pernah lupa Allah Ta'ala. Bahkan istilah para ulama kita, mana mungkin lupa Allah Ta'ala? Pasal Allah sentiasa beri kurniaan kepada kita. Dia yang sentiasa beri kita hidup. Macam mana kita boleh lupa pada yang sentiasa beri kita hidup? Yang kita asal adalah mati. La ilaha illallah ya hayyu ya qayyum. Oh, ingat dia Allah Ta'ala macam tu. Bila datang solat macam mana? Oh, paling seronok kan. Pasal apa? Selalu ingat Allah Ta'ala freestyle. Boleh berdiri, berjalan, duduk. Tapi bila semayang, khas dengan syarat-syarat tertentu. Menghadap kiblat, tutup aurat, ada wuduk, tak ada besar, tak ada najis. Allahu Akbar. Special fokus. Khas untuk Allah Ta'ala. Quran perintah apa? Aqimis salata bi zikri. Dirikan solat khas untuk mutlak ingat aku. Oh, sahabat benda yang paling dia seronok solat. Kita tak ada macam tu. Satu, kena lain cara belajar. Pasal kita dah solat. Kita bukan diajar zikir dulu orang solat. Kita solat dengan tak ingat langsung ke Allah Ta'ala. Kita ni nak kena macam patah balik belakang. Dah buat benda yang betul ni alhamdulillah, tapi kena ada pengisian dia. Dan jangan tak tahu, bila kita tak isi dia, dia akan kosong. Inilah kita nak bicara. Apa dia? Jalan nak hidupkan hati sanubari, iman kita pada Allah Ta'ala dapat iman di hati.
Antaranya zikir dan hadirkan makna yang telah dipelajari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa boleh diingati, insyaAllah. Itu dulu. InsyaAllah sambungan kita nanti pembicaraan ke-8. Allah. Kalau ikut tu yang ujung lah, nisbah kitab Zadul Murid, risalah yang disediakan tu, banyak umur ke depan tu kita selesaikan tu tamat. Dan tak dan ada PKP tak PKP ke, wallahualam. Mudah-mudahan dimudahkan pada kita. Soalan kalau ada sekitar apa kita bicara, khasnya bab zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.